Okay, hai semua. Jadi untuk video kali ini kita akan belajar tentang command modify. Alright. Jadi untuk tujuan video ini, okay, kita download dahulu template untuk kelas modify ni. Kamu boleh download di MS Team kita. Okay. Kemudian bila kita dah download tu, okay, kita buka. Make sure kita on dahulu. Okey, beberapa drawing aid ni supaya memudahkan kita punya kerja lah. Alright. So, pertama yang kita bagi on adalah dynamic input. Alright. Di sini. Yang kedua adalah pola tracking yang ini. Yang ketiga adalah auto snap. Okey, auto snap. Dan keempat adalah object snap. Pastikan yang empat ni saja yang diaktifkan. Okey. Grid ni terpulang. Okey, sama ada ikut preference masing-masing. Okey, sama ada nak on atau tidak. Tetapi apa pun snap, okey, snap mode make sure off. Okey, at any time. Okey, yang ni jangan on. Alright. Okey. Jadi untuk arahan modify ni, kalau kita tengok arahan modify ada di ribbon home, okey, dan di panel modify di sini. Okey, semua arahan modify ada di dalam ini. Alright, jadi kita akan buat satu-satulah arahan modify. Alright, kalau dalam lukisan modify ni seumpama kita gunakan pemadam. Okey, kalau drawing aid macam kita gunakan pembaris untuk melukis. Okey, drawing tu macam kita guna pensel untuk melukis. Okey, dan modify ni macam contoh kita gunakan pemadam. Alright. Okey, jadi arahan modify yang pertama yang kita akan gunakan adalah trim. Okey, so trim ni dia punya tujuan dia adalah untuk kita potong line, sesuatu line tu. Okey, berdasarkan kita cakap boundary yang telah kita pilih. Okey, contoh macam line ni kita nak buat seperti sebelah kanan ni. Jadi boundary dia adalah garisan ini. Alright. Okey, kita masuk arahan trim dahulu. TR, trim. Okey, kalau kita tengok di bawah ni, dia suruh kita select cutting edges dahulu. Cutting edges ni adalah boundary dia lah. Maksudnya kita nak potong line ni sampai takat mana. Alright. So kita pilih cutting edges dia. Lepas tu kita tekan space bar. Okey. Lepas tu baru kita select line ataupun objek yang kita nak potong tu. Alright. Okey, ingat Lepas tu kita dah settle, kita tekan space bar lagi sekali. Okay, so ingat proses dia. Kita select cutting edges, kita tekan space bar, lepas tu kita select objek yang kita nak potong. Okay. Lepas tu kita tekan space bar untuk stopkan arahan trim. Alright. Yang kedua, sama juga. Kita nak potong ni. Dan ini adalah, kita nak potong sampai ke garisan yang ini. Okay. Cuma beza dengan ke atas tadi, line ni dia tak menyentuh. Okay. Line yang kita nak potong tu. Kita punya cutting edges tu ataupun boundary line ni tak sampai kepada line yang kita nak potong. Alright. Okay. So, kita masuk dulu arahan trim. Okay. Lepas tu kita select dulu kita punya cutting edges. Dan kita tekan enter. Alright. So, kalau kita tengok ni, kita nak potong tak boleh. Okay. Kita tak boleh nak select. Okay. Line tu nak dipotong. Okay. Okey, jadi ini disebabkan kita tak set lagi dia punya edges dia. Okey, so kita pergi ke bawah ni, kita tengok edge. Kita pilih extend. Okey, so yang ini kita akan buat sekali sahaja. So lepas ni AutoCAD dekat komputer kita akan ingat kita punya pilihan. Kecuali kita ubah balik kepada no extend. Okey, lepas tu nanti kita kena buat balik benda ni. Okey, tapi selagi kita tak ubah ni, kita tak perlu set lagi. Okey, kita buat sekali saja. Okey. So yang ni kita akan pilih extend. Alright. So kali ni baru kita boleh select line yang kita nak potong tu. Alright. Okey, kemudian kita tekan space bar. Okey, untuk yang ini kita akan trim dia. Okey, kita akan buang yang lebihan-lebihan ini dan kita akan trim seperti dalam objek di sebelah kanan ini. Alright.
So kita masuk dahulu arahan trim. Okay. Dan untuk ini kita akan pilih semua. Alright, kita akan pilih semua garisan ni, memandangkan setiap garisan ni dia akan jadi cutting edges ataupun boundary untuk garisan yang bersudut tepat dengan dia. Alright. So kita dah pilih ni, kalau kita tengok bawah ni, kita dah pilih 8 objek. Okay. So kita dah pilih 8 objek, kita tekan spacebar. Right, sekarang ni kita select objek yang kita nak trim. Okay, tengok kita klik sekali dan kita drag dia dan kita klik lagi sekali. Okay, yang untuk tepi ni pun sama juga. Kita klik sekali, kita drag dia ke bawah, kita pilih keempat tu terus. Okay, yang ni kita klik satu-satulah. Alright, kita klik satu-satu. Ini sekali, ini sekali. Alright. Okay, dah settle, kita akan tekan spacebar. Alright. Untuk yang ni pula, kita akan buat perkara yang sama. Kita masuk arahan trim, select semua line ni, enter ataupun spacebar. Kita select. Okay. Alright. Untuk di bawah, trim, spacebar, select semua objek dan kita akan trim yang kita tak mahu. Enter, trim yang kita tak mahu. Alright. Okay, spacebar. Right, so kita boleh tekan enter ataupun kita tekan spacebar untuk kita activate ataupun kita nak matikan arahan. Okay. Alright, kita pergi pula arahan yang seterusnya iaitu extend. So extend ni dia kita boleh kata lawan kepada trim. Okay, so kalau trim kita nak potong, extend kita nak tambah. Okay. Alright, so kita untuk extend ni arahan dia adalah EX. Okay. Alright, dia sama je prosedur dia. Kita kena select dulu kita punya boundary. Okay, boundary edges. Kita tekan spacebar dan kita select garisan yang kita nak panjangkan. Okay, kita klik. Right, okay, bila kita dah selesai, kita akan tekan spacebar semula. Alright. Okay, untuk yang bawah ni, kita masuk arahan extend, select boundary edges, enter dan kita select objek yang kita nak extend. Okay, yang ni sama juga. Yang ni kita akan pilih semua garisan ni. Sebab setiap garisan ni dia akan jadi boundary edges untuk garisan yang bersudut tepat dengan dia. Okay, so kita masuk arahan extend, select semua, spacebar. Okay, dan kita klik. Okay. Right. Okay, ni. Okay. Okay. Okay, bila dah habis, kita tekan spacebar. Alright, so itu extend. Okay, kemudian fillet pula. Okay, so fillet ni adalah arahan yang mana kita gunakan untuk kita smoothkan edges. Okay, bucu ni kita nak bagi smoothkan dia. So, kita guna arahan fillet. Okay, so kita masuk arahan fillet. F, enter. Alright. Okay, perkara yang pertama kita kena setkan radius dahulu. Kalau kita tengok ni radius dia adalah 10. So kita masuk radius, kita tekan R, kita tekan spacebar. Okay, so radius ni kita masukkan dia sebagai 10. Right. So kita akan select line pertama dan kita select line kedua. Okay, macam tu. Right. So yang seterusnya sama juga. Okay. Kita nak buat 10 radius 10 fillet radius, fillet berradius 10. Alright, so kita masuk arahan fillet. Okay, tadi kita dah setkan radius kita kepada 10. Okay, jadi dia masih ingat lagi kita punya nilai yang kita masukkan tadi 10 tu. So kita tak perlu masukkan lagi, kita just terus pilih je, buat je kita punya selection. Okay, macam ni pun sama. Okay, kita masuk arahan radius. Dan dia masih ingat lagi radius tu 10. Kita select. Alright. Yang ni pun sama. Masuk arahan fillet. Terus select. Sebab radius masih sama iaitu
10. Alright. Unless kita nak tukar radius tu kepada nilai yang lain, barulah kita masuk setting radius. Okay, so kita masuk fillet. Kali ni radius dia kosong. Jadi kita kena tukar radius dia. Masuk option radius. Dan kita masukkan nilai radius kosong. Okay, so bila radius kosong, dia akan jadi edges tu. Okay, dia akan jadi bucu tajam tu. Right, ini pun sama, fillet. Okay, select line pertama, line kedua. Alright, dia akan jadi tajam. Okay, kita masuk lagi arahan fillet. Okay, kalau kita tengok ni, kita nak pilih ada 4 bucu yang kita nak filletkan. Alright, so ini akan ada lain sedikit. Okay, alright, mula-mula kita masuk arahan fillet dulu. Masuk arahan fillet. Okay, kemudian kita setkan radius. Okay, setkan radius kepada 5. Okay, kemudian kita pergi kepada multiple. Okay, klik multiple. Okay, tengok beza dia. Bila kita klik multiple tu, arahan tu takkan mati. Kalau tadi kita buat, bila kita pilih line yang kedua tu, arahan tu akan mati. Okay, kalau kita tengok ni sekarang arahan tu tak mati. Dia masih lagi dalam arahan fillet. Dia suruh kita pilih lagi. Okay, so yang ni jika kita ada banyak objek yang kita nak filletkan. Okay, so yang ni bila kita dah settle, kita tekan spacebar saja. Alright. Okay, yang seterusnya adalah chamfer. Okay, chamfer ni sama juga macam fillet tadi. Cuma beza dia, chamfer ni dia akan buat cutting edges yang macam inilah. Alright. Okay, kalau kita tengok ni, dia akan potong bucu ni. Okay, kalau macam ni, dia akan potong daripada paksi X ni, dia akan potong sebanyak 20. Dan yang dekat line yang ini, dia akan potong banyak 10. Alright. So, maksud distance 1 dengan distance 2 ni adalah, distance 1 tu adalah distance bagi objek yang pertama kita pilih. So, kalau kita pilih objek ni dahulu, ini akan jadi distance pertama. Okay, kalau kita pilih yang objek ni yang kedua, so dia akan jadi distance kedua. Okay, dan sebaliknya lah. Okay, kita masuk dulu arahan chamfer. So, arahan chamfer. Okay, pertama sekali kita kena set dahulu dia punya distance 1 dan distance 2 berapa. Okay, so kita akan pilih di bawah ni, kita tengok, pilih distance. Okay, specify first chamfer distance tu kita akan letak 20. Lepas tu dia akan tanya second chamfer distance, kita akan masuk 10. Okay, ingat kalau ini kita pilihan pertama kita, dia akan potong sebanyak 20. Dan yang ini adalah pilihan kita yang kedua. Okay, kita klik line yang kedua, dia akan potong sebanyak 10. Alright. Okay, kita buat yang ni pula. Kali ini kita tengok terbalik. Okay, kali ini kita akan pilih dekat yang line ini dahulu. Lepas tu baru kita pilih yang line ini pula. Okay. Alright, so kita masuk lagi arahan chamfer. Okay, so kita kekalkan setting yang sebelum ni, iaitu distance 1 20 dan distance 2 10. Okay, cuma yang beza sekarang, kita pilih yang D1 tu di sini pula. Tadi kita pilih D1 dekat sini kan. So kali ni kita pilih ni dahulu. Okay, lepas tu kita pilih yang ni pula, garisan kedua. Okay, tengok jadi dia jadi terbalik. Okay, yang ni pula jarak ni 20 di sini dan jarak 10 di sini pula. Berbeza dengan yang di atas ni tadi. Alright. Yang ni kalau kita ada chamfer untuk berbilang multiple chamfer. Okay, sama juga macam trim tadi. Kita setting dulu D1 berapa, lepas tu kita setting D2, kemudian kita akan pilih multiple. Okay, kita masuk arahan chamfer dahulu. Select distance. So, kali ni distance D1 dan D2 sama, 10. Enter, 10. Alright. So, kali ni kita jangan lupa select multiple. Jadi, every time kita pilih, dia takkan matikan arahan chamfer. Okay. Dia akan tunggu kita tekan spacebar atau enter baru dia
matikan. Macam ni lah. Kita tekan spacebar. Kita stopkan arahan tersebut. Okey. Seterusnya adalah arahan offset. Okey. So arahan offset ni adalah untuk kita macam kita nak copy. Okey, kita nak copy multiple satu objek tu untuk jadi multiple objek pada jarak yang kita masukkan lah. Alright, ini selalunya berguna bila kita nak buat contoh macam bendera Malaysia. Okey, ada jalur-jalur kan. So, kita boleh gunakan offset ataupun kita nak buat dinding. Okey, so kita buat dahulu garisan dia, lepas tu baru kita buat dinding. Okey. Alright, macam ni kita masukkan arahan offset O, enter. Okey, lepas tu dia suruh specify offset distance. So kalau macam dalam ni kita masukkan 10. Right? So kita pilih objek ni. Okey, kita nak dia pergi belah mana? Kalau nak sebelah kiri, kita halakan cursor ke kiri dan kita klik sebelah kiri. Okey, lepas tu kita nak tambah lagi sebelah kiri tu. Kita select dan kita halakan di sebelah kiri. Right? Kalau kita klik ni dan kita halakan sebelah kanan ni, dia akan jadi double lah. Dia akan bertindih dekat yang asal tu. Alright. Yang ni kita select ni, halakan ke kanan dan klik. Select, hala ke kanan dan klik. Okay, bila kita dah habis, tekan saja space bar. Alright. Dan juga kita boleh gunakan offset ni untuk buat bulatan ni. Okay, so kita masuk offset. Offset distance adalah 10. Kita dan kita select. Okay, so kalau kita nak dia buat offset ke dalam, kita halakan ke dalam, klik. Select lagi, hala ke dalam, klik. Okay, yang ni kita select, hala keluar, klik. Alright. Okay, dah habis, tekan spacebar. Alright. Seterusnya yang ini. Okay, so yang ni offset. Offset distance 5. Okay, yang ini kalau kita tengok, ini part segi ni adalah gabungan 4 line. Jadi dia adalah satu saja. Okey, so bila kita pilih tu dia akan pilih satu. Jadi kalau kita nak buat macam yang sebelah kanan ni, okey, dia akan jadi lambatlah. Kalau macam ni kita kena buat nak buat untuk satu kotak tu kita kena buat offset 4 kali. Lepas tu kita kena trim pula. Okey, jadi benda tu lambat. Okey, jadi apa yang kita nak buat? Apa yang kita nak buat nak bagi mudahkan kerja kita, kita masuk gunakan arahan P, edit. Okey, masukkan arahan P, edit. Alright. Yang ini kita select multiple. Lepas tu kita select line yang kita nak edit tu. Kita select 4 line ni. Okey, make sure 4 total. Lepas tu tekan spacebar dan convert lines, yes. Masuk Y untuk yes dan kita pilih join. Enter fast distance, okey, enter saja. Lepas tu enter lagi sekali. Okey, so right now square ni dia dah jadi satu objek, bukan lagi 4 objek. Jadi kalau kita tengok, kita masuk arahan offset. Okey, kita masukkan jarak offset 5. Okey, kali ni kalau kita tengok, kita tak perlu lagi lah nak klik 4 kali. Kita klik sekali je kita dapat satu square. Alright. Kita klik lagi dapat satu square, kita klik lagi dapat satu square. So ini lagi mudah. Alright. So kalau kita nak buat piramid daripada atas ni, bolehlah buat sampai dalam ni. Right? Okay. So arahan yang seterusnya adalah move. Okay, move. Kita nak alihkan objek ni, polygon ni, nak masukkan dia kat dalam ini. Alright. Okay, so kita masuk arahan move. Kita select dia yang ni. Okay, kalau kita tengok ni, select, kita tekan enter. Okay, so dia tanya sekarang specify base point. Okay, base point ni kalau kita tengok, kita nak masukkan tengah-tengah polygon kecil, nak masuk ke tengah-tengah polygon besar. So, kita nak tangkap di tengah-tengah ni, kita kena pergi dahulu dekat objek snap. Select objek snap,
ambil geometric center. Alright, ambil geometric center. Okey, lepas tu kita gerak-gerakkan sikit cursor kita. Okey, kita dapat tu. Object snap geometric center. Okey, kita dapat di situ. Kita bawa pula dia ke sini. Kita tangkap geometric center polygon besar ni. Dan kita klik. Okey, macam tu. Alright. Seterusnya. Okey, kita nak movekan ni ke tengah ni. Alright. So, kita masuk arahan move. Enter. Kita select objek ni. Okey. Okey, kalau kita tengok ni, kita nak dia tengah-tengah ni selari dengan tengah-tengah garisan ini. Okey. So, make sure kita activate midpoint. Activatekan midpoint. Alright. Kemudian kita tekan enter ni. Okey, kita tangkap midpoint dia yang sini. Kita klik. Kemudian kita pergi bawa cari midpoint yang ini pula. Okey. Lepas tu kita turunkan dia ke bawah sikit. Nampak tak line hijau tu? Okey. Line hijau yang horizontal dengan vertical tu, yang putus-putus tu, itu adalah auto snap. Okey, object snap tracking. So kalau kita off tu, kita tak adalah benda tu. Okey, so make sure lah, sebab itulah kita kena on tu. Okey, so kita boleh tangkap. Okey, kita boleh tangkap dan kita dapatkan dia punya intersection tu. Okey, so kita dapat intersection ni, kita klik saja. Alright, macam tu. Okey, rotate. Rotate ni kita nak pusingkan dia. Alright, so kita nak pusingkan ni, kita kena ingat dalam AutoCAD, dia punya kiraan sudut adalah daripada satah X east. Okey, satah X timur. Okey, so dia akan kira daripada sini 0, 90, 180, 270 macam tu. Okey, so macam ni dia nak rotatekan part segi ni sebanyak 30 degree. Okey, so kita masuk arahan rotate, RO, enter. Kita select objek yang nak di-rotate. Kita tekan enter. Lepas tu dia suruh specify base point. Base point ni adalah dia punya pivot dia. Okey, kat mana pusat putaran dia tu. Okey, so kita pilih penjuru yang ni. Okey, nampak tu? Itu adalah base point dia. Dia punya pusat putaran dia. Okey. So yang ni dia tanya specify rotation angle, kita masuk 30 saja dan tekan spacebar. Alright. Okey. So yang ni kita nak rotate dia supaya dia pergi mengayun pergi ke sini. Okey, so kita masuk arahan rotate. Kita select objek ni. Okey, dan kalau kita tengok rotation dia ni adalah pada pusat bulatan ini. Okey, so kita kena activate dahulu object snap center. Okey, geometric center ni kita boleh matikan lah. Alright. Okey, kita buat balik. Okey, nampak situ. Kita ambil yang di luar ni lah. Okey, ada dua pusat bulatan tu. Satu pusat bulatan yang kecil ni, satu pusat bulatan yang besar ni. Alright, so kita pilih yang luar ni. Okey, dan kita pusingkan saja. Okey, so nak pusing ni, kita activatekan ortho. Kita buat tarik 90 degrees. Okey, kita klik. Okey, dapat. Alright. Arahan seterusnya adalah divide. Okey, arahan divide ni kita nak bahagikan garisan ni. Kita nak wujudkan, nampak tak ada node X dekat situ. Yang ini dia bahagikan line tu kepada 1, 2, 3, 4, 5. Dia divide kepada 5 segmen. Okey, so kita masuk arahan divide. Enter. Kita select objek yang kita nak divide. Okey, nampak, so enter number of segment. So number of segment kita adalah 5. So dekat sini dia akan tandakan X. Okey, dia akan tandakan node lah. Dia akan letak node pada, dia akan bahagikan 5. Okey, so kita ini dia sangat membantu. Okey, bila kita nak bahagikan sesuatu garisan tu kepada segmen yang kita nak. Alright. Alright.
Kalau measure, dia akan bahagi ikut panjang yang kita mahukan. Kalau tadi ni dia akan bagi mengikut berapa bahagian kita nak pecahkan dia. Okey. Untuk measure ni pula dia akan pecahkan ikut panjang yang kita set. Okey. So macam ini, kalau kita letak length of segment tu 30, so dia akan ukur 30 dia tanda X. Ukur 30 tanda X sampailah hujung sekali. So kalau yang kita tengok ini baki dia 20 lah. Right, sebab 30 ni 180. So baki lagi 20. Alright, kita masuk, kita cuba arahan measure. Okay, select object to measure. Okay, specify length of segment 30. Okay, so kalau kita tengok ni, ini 30, 30, 30, 30, 30, 30 dan baki dia adalah 20. Okay, total semua 200. Okay, itu adalah measure. Okay, arahan seterusnya adalah mirror. Okay, so mirror, nama dia, kita tahulah dia nak dapatkan image tu terbalik lah, berbalik. Alright, so kita masuk arahan mirror, kita tekan enter. Okay, kita select objek yang kita nak mirrorkan tu, yang kita nak cerminkan, kita tekan enter. Okay, lepas tu dia suruh specify first point of mirror line. Okay, so mirror line ni adalah garisan di mana garisan tu dia akan jadi image terbalik dia lah. Alright, so kalau ini kita akan, kalau kita letak di sini nampak tu, dia akan refleks ke arah itu. So kalau kita pilih ke bawah ni, dia akan refleks tu. Okay, dia tanya nak erase atau tidak source object. So yang ni kita letak no. Okay, so kalau kita letak yes tadi, yang ini asal ni akan hilang. Okay, seperti yang di bawah ni lah. Okay, kita buat yang di bawah ni, mirror. Kita select object, enter, dan kita specify first point of mirror line dia dekat sini. Okay, ini mirror line kita. So kita select first point, kita select second point. Okay, erase source object. Kali ni kita akan pilih yes. Okay, nampak tu. Bila kita pilih yes, dia akan padam yang objek asal. Alright. Yang ini pula, mirror yang ini, kita nak buat macam contoh plan bilik air ni. Okay. Ini sangat membantu bila kita nak buat plan rumah terrace ke, rumah semi-D ke, yang mana bilik air di rumah ni layout dia macam ni, dan bilik air di rumah sebelah layout dia terbalik. Okay, so kita boleh gunakan arahan mirror ni, maksudnya dia terbalik lah. Right, so kita masuk MI mirror, kita select semua objek ni. Okay, kemudian kita tekan enter dan kita cari titik tengah. Okay, kita cari garisan tengah untuk bilik air ni. Okay, kita akan tangkap pada garisan yang ini. Jangan tangkap garisan yang ini, sebab garisan yang ini panjang dia sampai sini sahaja. Jadi titik tengah dia akan ke kanan sikit. Okay, so sepatutnya kita pilih garisan yang ini, sebab garisan ni dia lengkap daripada hujung sini sampai hujung sana. Jadi dia punya titik tengah dia tu memang betul-betul tengah bilik air. Right, so kita pilih ini garisan pertama dan bawah ni garisan kedua. Okay, erase source object. Yes, kita kena padam yang asal. Nampak tu? Jadi dia terbalikkan objek tadi. Alright, dia terbalikkan plan kita tu tadi. Alright. Seterusnya adalah scale. Scale ni adalah arahan di mana kita nak besarkan atau kita nak kecilkan sesuatu objek. Alright. So kita tengok scale factor ni. Bila kita nak kecilkan objek, scale factor kita mesti kurang daripada 1. Okay, macam ini scale factor dia 0.5. Maksudnya dia akan kecil sebanyak separuh. Alright, so kita cuba masuk scale. Okay, select object, enter. Kemudian kita pilih base point. Base point ni adalah pusat dia. Maksudnya bila kita pilih ini sebagai base point, so benda tu dia akan membesar atau mengecil pada titik tersebut. Okay,
So kalau ini dia akan mengecil, dia akan menuju ke titik tersebut. Okay, so kita masukkan scale factor 0.5. Okay, jadi segi 4 tu tadi dia dah kecil sebanyak separuh. Alright, untuk contoh yang kedua, scale factor 2. Ini maksud dia akan membesar sebanyak 2 kali ganda. Kita tengok scale factor dia lebih besar daripada 1. Okay, masuk arahan scale, select object, enter, select base point, klik. Okay, lepas tu masukkan scale factor 2. Right, so objek kita membesar sebanyak 2 kali ganda. Okay, kita cuba yang ni. Yang ni kita akan kecilkan daripada 100 jadi 60 dan 200 jadi 120. Okay, so dia tak bagi scale factor. So cara nak kira scale factor ni, okay, alright, kita masuk calculator dulu. Kita keluarkan calculator kita. Right, kalau kita tengok ni, objek ni nak jadi semakin kecil. Jadi maksudnya scale factor kita mesti bawah 1. Okay, so kalau kita tengok sini, 100 jadi 60. So kita punya calculation kita adalah 60 bahagi dengan 100. Dapat 0.6. Jadi ini adalah scale factor kita 0.6. Okay, so arahan scale, select object, okay, enter. Kita pilih sini sebagai kita punya base point dan kita masuk nilai scale factor 0.6. Right, nampak tu? Dia akan kecil ikut tu. Right, jadi macam tu lah. Bila kita nak dapatkan scale factor tu, kita tengok dia nak jadi besar ke jadi kecil. So kalau kita nak besar tu, so kita tengok nilai paling besar 100 bahagi 60. Tapi kalau macam ni daripada besar nak jadi kecil, okay, nilai yang kecil bahagi dengan nilai yang besar. Okay, kalau dalam kes ni 60 bahagi dengan 100 ataupun 120 bahagi dengan 200 tadi. Alright. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya yang ini. Yang ini kita nak scalekan dia supaya tinggi ni, tinggi diamond ni sama tinggi dengan objek yang ini. Alright. Ya, objek half diamond ni. Alright. So, yang ni kita akan gunakan scale juga. Enter. Kita select objek yang kita nak besarkan tu. Enter. Okay, kita pilih base point, iaitu di sini. Okay, so maksudnya dia akan membesar daripada situ. Dia akan membesar. Cuma kita tak dapat nak agak sampai mana dia besar tu kan. Kita tak ada nilai kan. Okay, so kita akan masuk. Kita akan pilih reference. Okay. So, reference dia adalah daripada bawah ni sehingga ke atas ini, itu reference dia. Maksudnya, panjang ni yang kita nak besarkan ni. Okay, lepas tu kita pilih point. Okay, klik pada point tu. Okay, dan kita nak dia membesar ikut panjang yang ini sampai ke sini. Okay, kita klik. Nampak tu? Okay, kita klik sini dan kita klik sini. So, nanti dia akan pergi ke situ. Alright. Alright. Seterusnya adalah stretch. Stretch ni adalah arahan di mana kita nak panjangkan sesuatu objek tu. Kalau macam ni kita nak panjangkan ni, okay, daripada 40 ni jadi 60. Okay, so kita masuk arahan stretch, enter. Kita select objek, jangan select semua. Kita select bahagian yang kita nak stretch tu saja. So kalau ini kita akan pilih objek yang ini, half width ni, arch ni, dan juga garisan yang ni, serta bulatan yang ni. Okay, so kita tekan enter, dah pilih. Okay, kita tangkap pada midpoint yang ini, midpoint arch ni, dan kita bawa tarik dia ke depan. Okay, tarik ke depan sehingga panjang yang kita nak tu. Okay, so yang ni kita kena activate dahulu node. Activate node. Right, kita tangkap dia ke sini. Okay, so tengok tu, dia jadi 60. Alright. Okay, kalau tadi kita stretch tu kita nak panjangkan dia. Okay, break ni pula kita nak potong dia. Okay, kita nak potong dekat tengah-tengah ni. Okay,
So yang ni kita akan masuk arahan break. Okey, kita select objek yang kita nak break tu. Okey, yang ni kita akan pilih first point dahulu. Kita pilih first point. So first point kita ambil tengah-tengah ni. Okey, lepas tu kita akan break dia sebelah kanan ni sebanyak 25 sebab yang ni kita tengok panjang dia adalah 50. So kalau kita di tengah-tengah ni, ini 25 ke kiri 25, okey, ke kanan 25 ke kiri 25. Okey, so yang macam ni kita dah pilih tengah-tengah, kita akan break dia ke kanan sebanyak 25. Okey, lepas tu kita masuk lagi sekali arahan break. Okey, kita select objek dan kita pilih first point. Okay, kita pilih lagi sekali point yang ni. Kali ni kita halakan ke kiri sebanyak 25. Right? So itu adalah break. Okey, seterusnya adalah lengthen. Lengthen ni adalah untuk kita panjangkan garisan. Okey. Ada 4 cara kita nak panjangkan, iaitu dengan cara delta, percent, total dan dynamic. Okay. So kaedah yang pertama, lengthen ni kita masuk arahan lengthen, LEN, enter. Okay, kita boleh gunakan delta. Kita select delta. Delta ni adalah perbezaan. Maksudnya 50 ni akan tambah sebanyak 20. Okay, so kita masukkan nilai 20 dan kita select. So 50 tadi dia akan tambah panjang sebanyak 20. Alright. Daripada 50, so dia akan jadi 70 lah. Okay, so dah habis, kita tekan enter. Right, yang ni pula dia akan mendek. Okay, so delta dia bila nak pendek dia akan jadi negatif 20. So kita masuk balik len. Okay, pilih delta dan kita masuk nilai negatif 20. Okay, dan kita select hujung ni. Okay, so bila kita letak negatif 20 delta, maksudnya dia akan tolak sebanyak 20. Kalau kita letak 20, dia akan tambah sebanyak 20. Alright. Yang ni kita akan tambah persen. Okay, so kalau macam ni, kita nak panjangkan dia daripada 50 jadi 100. Itu maksudnya adalah 200%. Okay, so darab 2 lah senang cerita. Okay, so kita try len. Kita pilih persen. Okey, masuk nilai persen 200 dan kita select. Okey. Enter. Okey, yang ni kalau kita nak pendekkan dia, nilai yang kalau kita nak pendekkan, nilai dia mesti bawah 100. Okey. So kalau macam ni len, ambil persen dan nilai dia 50. Okey, so dia akan potong sebanyak 50%. Panjang tu akan jadi 50%. Okey. Right, yang seterusnya adalah total. Total ni kita bagi nilai keseluruhan terus. Okey. Kita bagi nilai keseluruhan terus. Kita nak tambah tu daripada 50 jadi 80. So kita masuk terus nilai 80. Okey. So len, ambil total dan masuk 80. Dan kita klik sini. Automatik dia akan jadi 80. Okey. Yang ni pun sama. Yang ni 100 kan? Okey, kita tak matikan lagi ni arahan ni. Kita terus sambung ke sini. Nampak kat situ? Yang ni dia akan pendekkan daripada 100 jadi 80. Yang ni dia akan panjangkan 50 jadi 100. Jadi 80. Okey. So kita tekan enter ni. Alright, dynamic pula. Dynamic pula bila kita gerakkan secara manual lah. Okey. So len, kita ambil dynamic. Lepas tu kita select objek. Okay, nampak tu. Yang ni dia akan follow kita punya cursor. Kita nak panjangkan dia setakat mana. Kalau macam ni saya panjangkan dia sampai ke node yang ini. Saya klik. Okay. Yang ni saya klik sini. Okay. Saya pendekkan dia sampai sini. Okay. Enter. Alright, itu dynamic. Dynamic ni dia akan follow kita punya cursor. Okay. Dan yang terakhir sekali adalah array. Array ni sangat berguna bila kita nak buat objek tu, kita nak copy dia banyak-banyak.
Okay, kita nak copy dia banyak-banyak dan dia disusun secara rectangular ataupun polar. Right? So kita masuk dulu array. Okay, kita masuk dahulu array. Kita select objek kita. Macam ni kita select 4 ni terus. Tekan enter dan dia akan tanya enter array type. Kalau macam ni kita akan pilih rectangular. Right. So kita tengok di sini. Kita tengok dekat sebelah ni. Okay. Jarak antara sebelah kanan ni, sebelah kanan petak pertama dengan sebelah kanan petak kedua adalah 50. Okay. Dan jarak sebelah atas petak pertama dan sebelah atas petak yang bawah dia ni adalah sebanyak 50 juga. Alright. Okay, kita tengok no. Okay, jadi yang ni kita akan pergi dekat sini. Okay. Okay, kalau kita tengok ni, ini adalah kolom. Kalau macam ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Yang ini ada ini kita panggil row. 1, 2, 3. Dia ada 3 row dan ada 5 kolom. Okey, yang ni kita tengok ada 3 row, betul lah. Tapi dia ada 4 kolom saja. So kolom ni kita betulkan jadi 4. Kita betulkan jadi 5. Dan jarak antara kolom tu adalah 50. Kita masuk. Right, okey, dah nampak dah betul. Cuma jarak untuk row kita masuk 50 juga. Enter. Okey. Alright. Okey. Macam tu. Kita close array. Bila kita dah siap, kita close array. Alright. Okey. Yang ini kita akan buat array juga. Tapi yang ni kita akan buat polar array. Sebab kalau kita tengok dia punya susunan dia macam bentuk bulatan. So bila bentuk bulatan tu kita panggil sebagai polar array. Okey, kita masuk arahan array. Okey, macam ni kita boleh pergi ke array polar terus. Select array polar. Okey, kemudian kita select objek kita. Tekan enter. Okey. Lepas tu dia suruh specify center point of array. So center point of array tu adalah di sinilah. Sebab nanti dia akan susun ikut macam bulatan ni pada corak bulatan ni. Okay, so ini adalah kita punya center point of array. Okay, nampak tu. Okay, kalau kita tengok sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 objek. So dekat sini item kita tukar daripada 6 jadi 5. Right? Alright. Lepas tu dia hanya separuh saja. Okay, dia memenuhi separuh saja ataupun 180. Dia fill 180 degree saja. So kita ubah dekat fill ni daripada 360 jadi 180 degree saja. Okay, alright. Kita dah half betul lah tu. Okay, kali ni kita tengok segi empat dia tidak dirotatekan. Okay, kalau macam ni kita punya petak ni dia rotate ikut pusingan bulatan tu. So kita tak nak dia rotate. So kita pilih yang ni. Rotate item tu kita untick dia. Okay, bila untick dia takkan rotate. So kita close array. Alright, itu. Okay, seterusnya adalah array juga. Ini polar array juga. Okay, yang ni sangat berguna bila kita nak buat bintang macam bintang pada bendera Malaysia. Okay, so yang macam ni kita masuk arahan array. Okay, kita select objek ni, enter dan pilih polar. Okay, center point dia adalah di sini. Okay, alright. So kalau kita tengok ni kita punya garisan ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So ada 14. Item tu ada 14. Kita tukar. Okay, tukar dia. Alright. So ada 14 dah. Alright. So kita close saja. Okay. Alright. Jadi itu sahaja untuk arahan modify.
Jadi kita jumpa lagi pada video yang lain akan saya keluarkan di masa hadapan. Okey semua. Sekian, terima kasih. Bye bye semua.